Assalamualaikum. Oh, Ustaz sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari Isnin, hari kita berkembali belajar kitab Bidayatul Hidayah. Dan InsyaAllah. jangan lupa rakan-rakan untuk ambil wuduk. Yang baru start bersama dengan kami, tiap-tiap malam daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, kita belajar kitab Bidayatul Hidayah bersama dengan Ustaz Syed Kadir. Dan sekarang kita masuk topik adab berwuduk, sampai sapu air dekat kepala. Jadi apa yang kita belajar daripada kitab Bidayatul Hidayah ini, daripada kita bangun tidur sampai nak tidur balik, apa yang kita nak buat, doa apa yang nak buat supaya setiap amalan kita itu berpahala, ada doanya, supaya kita faham apa yang kita buat, insyaAllah. Siapa yang tak dapat join minggu lepas, tak apa, sebab kita ada letakkan dekat IG feed. So korang boleh tengok dekat IG feed Kak Jah juga, InsyaAllah. Sedang mencantikkan lagi Instagram, Facebook. Wow. Hari ni kita akan bersiaran di Facebook Heliza Helmi juga ya? Ya? Oh, Ya. thank you lah. Heliza Helmi tak tahu. Sedang bersiaran, bukan akan bersiaran, sedang bersiaran di Facebook Heliza Helmi juga. Siapa in charge? Faris? Tak, saya buat cross post. Maksudnya ada daripada kedua-duanya sekali. Alhamdulillah, finally cita-citaku untuk Facebook Live di fanpage Kak Jah telah pun dapat pada saya. Thank you so much, Ustaz. So yang tu maknanya Jah juga boleh addresskan kepada itulah followers Hijah yang ada dekat ni lah. Baik, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Okey, bismillah. Okey, kita boleh mula insyaAllah. Ke macam mana, nak tunggu sahabat-sahabat masuk lagi, ramai lagi ke? Ke boleh mula dulu? Boleh mula dulu lah, kita baca niat. Niat menuntut ilmu, Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Dan kita nanti kita akan cek balik apa yang kita dah baca pada minggu lepas insyaAllah. Tukar-tukar dah lupa kan. Selain daripada berwuduk, sebenarnya kita kena recall balik apa yang kita baca sebelum ni. Host pun macam lupa ni. Okay. So kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Okey, maksudnya ini adalah doa untuk mencari ilmu dan mengajar. So doa belajar dan mengajar lah, maksudnya aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Amin. Okey, ada yang tanya doa apa tu? Ni adalah niat
niat yang diajar oleh Imam Abdullah Al-Haddad setiap kali sebelum kita mula kuliah, sebelum kita belajar, kita lafazkan niat kita supaya kita remind diri kita sendiri apa dia tujuan kita duduk dalam satu-satu majlis ilmu tu. Sebab lagi banyak niat, lagi banyak pahala. Konsep dia gitu. Jadi kita nak banyakkan niat sebab kita nak banyakkan pahala. Setiap satu tu ada pahala yang banyak. Lepas tu ada yang minta screenshot. Jadi kita sebutkan satu caranya adalah boleh join the Helmis punya Telegram untuk dapatkan PDF-PDF-nya insya-Allah. InsyaAllah. Alright. Okay. So kita refresh dulu. Menyegarkan semula diri kita. Okay. Macam exam kan tiap minggu kan. Macam tu lah lebih kurang. So test kita pada hari ini adalah kita nak check apa benda yang kita dah belajar pada minggu lepas. Bermula daripada mula-mula kita berwuduk. Ya, kita wuduk, sunat yang pertama sekali wuduk adalah kita duduk menghadap kiblat dan di tempat yang tinggi sedikit kan. Kemudiannya gosok gigi kan, bersiwak, gosok gigi. Kemudiannya baca bismillah. Lepas tu buat apa lagi? Kita baca doa. Itu yang cek Ustaz. Okey. Kita baca doa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Okey, lepas tu kita pun basuh tangan. Okey, basuh tangan. Ada doa dia. Doa apa dia je? Dalam bahasa Melayu senang-senang je. Bahasa kita lah senang ceritanya. Yang sebelah-sebelah tu? Bukan. Waktu mula-mula yang basuh 3 kali yang dekat tangan ni je. Yang dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasani. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Okey. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari gangguan setan. Itu sebelum. Itu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Okey, lepas tu? Oh, nak selepas. Basuh tangan. Basuh tangan Kalau masukkan dalam bejana. Yang tu. Okey. Minta ya Allah, aku meminta engkau akan keuntungan, keberkatan dan berlindung 2 perkara juga daripada sial dan kebinasaan. Tu Ustaz. Okey, betul. Lepas tu kita keberkatan, nak elak sial dan kebinasaan. Sial tu kita boleh tukar jadi kecelakaan kan. Mudah faham. Okey, lepas tu komo-komo kan. Okey, komo doa apa? Komo doa kita nak minta supaya sentiasa ingat Allah je Kalau ikut kat sini kita nak minta benda yang ada 3 benda. Kita baca Quran. Untuk ingat Allah, which is zikir, ingat Allah. Dan Quran, zikir, apa lagi satu? Sebut la ilaha illallah bila mati. Ya, sebab Allah di dunia dan di akhirat. So 3 benda kita minta waktu kita komo-komo. Dan which is memang itulah benda yang paling penting untuk mulut kita kan. Bukan sekadar dapat rasa sedap makanan dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah 3 perkara ni. Okay, so apa dia tadi? Ulang balik. Baca Quran. Baca Quran. So waktu kita kumpul, ya Allah, Yeah. Okay, macam apa masalah kita, tak lancar baca Quran ke apa ke, so boleh niat lagi lah, tambah lagi, kembangkan. So ya Allah, bagilah pandai baca Quran, sentiasa baca Quran, sentiasa ingat Allah, berzikir dan juga menyebut kalimah la ilaha illallah waktu hidup sampai nak mati. Dah tadi kita tengok Ustaz Bersuki pasal sakaratul maut. Allah. Dengan keadaan ibu datang menyerupai, kata jangan masuk Islam kan. Ini aku yang dah menyusukan engkau kena jangan mati dalam keadaan Islam. Lepas tu nanti datang. So waktu tu kita jangan cakap hal dunia bila kita tengok orang sakaratul maut, dan ingatkan dia orang untuk mengucap je waktu tu. Sebelum nak masuk ni tiba-tiba keluar semacam takutlah. Allah. So mudah-mudahan Allah selamatkan kita, dan ada satu doa tu kan, hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkanlah untuk kami ketika sakaratul maut. Itu antara benda yang kita minta. So waktu kita komo-komo,
ambil semayang, kumur-kumur, tiap-tiap kali kita ambil semayang, kita kumur-kumur, kita doakan. Ya Allah, maknanya, ni doa bukan niat sebenarnya, dia doa. Tapi kalau dalam toilet, kita tak boleh nak sebut dan jadi niat je lah. And, tapi kalau boleh sebut dan sebutkan, itu yang terbaik. Baca Quran tu lancar Quran ke, rajin baca Quran ke, kadang lancar tu lancar dah, tapi malas kan, macam berat nak baca Quran kadang, tu pun ada juga. So maknanya kita kena doa banyak-banyak. Okay, so lepas tu masukkan air dalam hidung. Kalau kanan je mesti benda-benda yang baik, benda yang best, benda sugar. So kita Tapi nak minta hidung tak ada kanan kiri. Tapi tu kenapa? Kenapa hembuskan air dari hidung? Yelah, masukkan air dengan hembuskan, bukan kanan dan kiri. Ciumlah hidungku, ini akan bau wangi syurga. Oh, duduk Ya, sekali betul. lah. Mana masukkan air dalam hidung sebelah pula. Tak ada macam tu. Masukkan duduk sekali. Macam tu terus. Ya, Okay. betul. So masukkan air dalam hidung, doa. Doa untuk dapat cium bau syurga. Betul. Dan untuk kalau dan hembus kalau kita sedut cium bau syurga dan hembus, elakkan berlindung daripada bau api neraka ataupun masuk dalam api neraka. Maknanya kita tak nak tempat kediaman kita adalah api neraka. Okay, dan niat jangan lupa, jangan hilang sampai bila kita basuh muka. So basuh muka pula. Basuh muka? Tanyalah diorang. Okay. Okay, tak apa. Ijaz nak tanya boleh. Ijaz minta dia orang komen dekat komen dekat IG pun boleh, komen dekat Facebook pun boleh. Dekat IG suruh jawab. Apa tu macam ni, kalau masa Ijaz basuh muka kan mesti Ijaz nak Nabi cam muka dekat akhirat nanti waktu tu. So bila nak cam supaya muka tu berseri-seri. Siapa yang ambil wuduk kan di akhirat nanti muka macam mana Nabi nak tahu kita orang kategori berwuduk adalah muka dia bercahaya. So mintalah semoga Allah putihkan supaya berseri bercahaya supaya Nabi nampak. Kalau bahasa Hijaz lah. Tapi kalau bahasa buku boleh, bagus. Maknanya putihkanlah mukaku. Menjadi keputih muka para Nabi, para kekasihmu. Dan janganlah engkau gelapkan pada hari engkau gelapkan musuh-musuhmu. Terus. Tu basuh muka. Lepas tu basuh tangan kan? Okay, tangan kanan, tangan kiri. Ya. Kalau tangan kanan, sebab baru belajar Kalau tangan kanan kita minta untuk terima catatan dengan tangan kanan. So terima dengan keadaan dipermudahkan hisap. Terima dan mudah. So ada dua perkara. Dan kalau tangan kiri, dan kalau boleh lebihkanlah tu sunnah. Tapi bukan sampai ke bahu ke telinga sampai lebih sikit lah kat atas. Okay. Kalau yang belah kiri pula untuk berlindung daripada azab api neraka daripada bahagian kiri dan belakang. Ni kitab amalan tu jangan, kita tak nak dapat dengan tangan kiri. Tangan kiri. Tadi kata baru belajar, ingat. Sebab bahagian kiri je, ingat kanan. Okay. Dari sebelah belakangku juga. So Okay. maknanya berlindung daripada mendapat cacitan daripada tangan kiri. Okay. Atau belakang. So kitab hitungan amalan lah sebenarnya ceritanya. So kita bayangkan kita akan dapat kitab hitungan amalan kita, apa yang kita buat kat dunia ni selama sepanjang masa kita duduk kat dunia ni kan, sentiasa dicatat segala amalan kita, baik dan buruk. So kita minta supaya dapat dekat tangan kanan, jangan dapat kat tangan kiri. So bila pegang, gosok kita punya tangan waktu wuduk tu, kita bayangkanlah benda tu. Okay, so next, kepala. Sapu kepala, kita minta perlindungan, kita minta rahmat, kita minta keberkatan daripada Allah dan kita minta perlindungan. Saat tak ada perlindungan waktu tu, kita minta perlindungan arasy Allah. Dan juga kita minta lindungi rambut dan kulit kita daripada sentuhan api neraka. Okay, seterusnya hari ni insyaAllah kita sambung. Tahniah. Mudah-mudahan dapat amalkan insyaAllah. Kan? Mudah-mudahan dapat amalkan dan mudah-mudahan dapat hayati sebenarnya kan. Dia amalkan satu lagi hayati. Sebab kadang-kadang kita amal tu boleh tapi dia tak feel. Kan? Dia tak rasa betul-betul. So kita nak supaya kita boleh amal dan kita boleh hayati betul-betul.
Alright, so doa yang berikutnya adalah berkenaan dengan kita basuh telinga. Lepas kita basuh kepala, basuh telinga lah. So basuh telinga, sunnah basuh telinga ni adalah, okay, dia punya caranya adalah, Ijaz baca dulu, basuh telinga tu, sapu telinga. Kemudian engkau sapu kedua telingamu luar dan dalam dengan air yang baru, bukan air yang tersisa di tangan selepas menyapu kepala. Dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam lubang telinga. Maka engkau sapukan bahagian luar dengan ibu jari dan baca doa. Okay. So caranya adalah first kali adalah dia jari telunjuk yang kita gunakan untuk sebelah dalam dan ibu jari kita guna untuk sebelah luar kan, ataupun sebelah belakang cuping ni lah kan. So gunakan ibu jari. Ibu jari untuk ni, yang ibu jari telunjuk adalah untuk di sebelah dalam ni lah, sebelah dalam. So kita cuma perlukan 2 jari saja. Dan tadi sebutkan juga sunnahnya adalah gunakan air yang baru. Maksudnya lepas daripada basuh kepala, sapu kepala, kita sapu kepala daripada depan ke belakang tu, jangan terus sapu telinga. Ambil pula air baru, betul baru, sapu pula kita punya telinga. So sapu telinga. Boleh juga dia jadi apa Ustaz? Boleh, bukan tak boleh, tapi sunnahnya lebih afdal adalah kita gunakan air yang lain. Okay. So sapu telinga tu pula dengan mula-mula dengan yang sebelah dalam ni dan juga sebelah luar lah kan, macam tu kan. So macam tu. Maknanya kan kita kan ada macam lingkor-lingkor kan. Okay, nak jadi kau lingkor ni berlingkor, perak. Okay. Layan macam tu lah. Okay. Ini macam ni. Jangan pernah tengok Ya, apa betul. tau. Betul. So Kan. gunakan jari telunjuk kita ni, kena tolak di sekeliling telinga kita ni, semualah yang dia punya kata apa, lingkor. Dia punya lekuk-lekuk yang ada kat dalam ni semua sekali. Kemudiannya last sekali baru kita ambil ibu jari kita ni daripada bawah ke atas ataupun daripada belakang ke depan, kan? Daripada belakang ke depan ataupun daripada bawah ke atas. Jadi macam tu je. Tapi kiri dan kanan tu sekali kiri dan kanan sekali, bukannya sebelah kanan dulu lepas tu baru kiri. Tak, dia sekali je. Telinga ni dia satu set terus je. Buat macam tu terus. Kemudian ada juga sebahagian sunnah. Sebahagian daripada sunnah adalah kita tepuk ujung tu. Bila kita dah buat begini, tepuk. Bukanlah tepuk macam tu Jangan pula pening kepala pula. Just lekapkan. Macam tu. Okay. Lepas tu okay, betul. Telinga tu dua-dua sekaligus. Kemudiannya apa lagi sunnah berkaitan dengan telinga? Doa lah. Okay, doa berkaitan dengan telinga. So doa yang ada kaitan dengan kita sapu telinga kita ni adalah Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Okay, apa maksud dia? Ya Allah. Apa maksud dia? Ijaz baca. Salam ke surat. Okey. Patut tak jumpa. Okey. Maksudnya adalah, ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar suatu perkataan lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, perdengarkanlah akan aku suara pemanggil syurga di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Amin, 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 amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, so itu doa kita apabila kita nak sapu telinga, iaitu ada kaitan dengan kita punya kegunaan telinga kita ni, atau fungsi telinga kita ni. Fungsi telinga kita ni yang paling penting adalah kita nak mendengar kata-kata. Kita bukan jadi orang yang degil, kan? Orang yang sombong. Orang yang sombong dia tak nak dengar cakap-cakap. Dia tak nak dengar kata-kata, dia reject semua kan. Orang tegur dia, orang nasihatkan dia semua tak mana ada, ataupun tak nak dengar. Buat bodoh je kan. Apa saja kebaikan yang nak diberikan kepada orang semua dia reject kan. Kita tak nak jadi macam tu. Kita nak jadi orang yang mendengar kata-kata. Dan kata-kata yang paling baik tentulah kata-kata maknanya firman Allah Ta'ala, hadis Nabi SAW pun kita nak dengar kan. Kita nak dengar Quran, dengar hadis. Maknanya bila perkataan dengar kata-kata dah cukup cantik dah sebenarnya. Kemudiannya fayattabi'una ahsanah, maka mengikuti yang terbaik.
So kita nak jadikan supaya telinga kita ni, kita bukan sekadar dengar kata-kata, tapi kita nak ikut yang terbaik. Sebab kita risau juga, kita jadi dengar semua orang cakap. Kita dengar semua orang cakap, semua kita nak ikut. Jadi yang salah pun kita ikut juga. Kan? Ataupun yang negatif pun kita ikut juga. Ataupun kita terpengaruh juga dengan perkara-perkara yang negatif kan. So kita nak jadi orang yang dapat yang terbaik sekali. So dengar kata-kata, semua kita dengar. Kita jadi listener kan, kita jadi pendengar. Memang kita kena dengar. Tapi dengar, ada orang dengar je tak nak ikut. Pun dia juga. Kan? Dia dengar semua tapi tak nak ikut langsung. Ada orang dengar, ikut semua. Pun tak kena juga. Kan? Dia dengar, ikut yang terbaik. So itulah peranan telinga kita sebenarnya. Telinga kita ni Allah Ta'ala jadikan supaya kita dapat belajar, supaya kita dapat manfaat dan sebagainya. Jadi kita nak sangat bila basuh telinga ni, ya Allah jadikanlah aku ni. Lagi-lagi kalau kita rasa kita ni degil, kadang-kadang kita ni rasa kita ni keras hati, kita rasa macam kita tahu ya kita ni macam tu kita tahu kita macam tu. Masing-masing kita ni dia tahu dia punya titik kelemahan diri dia. So antara titik kelemahan diri seseorang tu contohnya dia degil kan, sombong kadang-kadang sombong, tak nak dengar cakap dan sebagainya. So waktu kita basuh telinga tu, ya Allah jadi kalau aku ni orang yang dengar kata-kata, ya Allah macam tu kita punya doa waktu kita berwuduk. Dan jadi kalau aku orang yang ikut yang terbaik, kan? Bukannya sekadar dengar tapi nak ikut yang terbaik. Okey. Kemudiannya, ya Allah jadi bagilah aku dengar seruan penyeru syurga di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Itu satu lagi nikmat dalam telinga, nikmat dalam telinga pula, nikmat telinga adalah apabila kita dapat mendengar seruan di dalam syurga. Dikatakan yang akan menyeru di dalam syurga adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Maknanya dia yang akan... Maksud dia apa Ustaz? Dia seru nama kita untuk masuk syurga ke apa? Bukan seru nama kita. Dia kalau ikut kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi yang syarahkan kitab ni, dia kata maksudnya yang akan buat announcement dalam syurga tu. Dia akan pesan, dia akan sebut, dia akan kata apa? Greet apa? Menyambut. Menyambut. Dia akan sambut dan sebagainya. So itulah yang kita nak, seruan-seruan tu. Dan akan sebutlah nama kita insya-Allah, mudah-mudahan nama-nama kita ni juga akan disebutlah di dalam syurga nanti. Kita kan kalau dekat airport, kalau Ijaz mungkin biasalah diseru nama dekat airport. Okey. Jadi yang tu kita tak suka kan. Walaupun satu airport dengar nama kita, bukanlah popular aku kan. Jadi seruan macam tu tak best kan? Sebab kita akan jadi kelang kabut, cepat pergi kat gate kan, pergi gate kan, orang sebut nama kita. Tapi kalau dalam syurga, kalau disebut nama kita, Allah, itu nikmat yang sangat-sangat besar kan. So kita nak telinga kita ni dapat dengar perkara tu. Amin. Okey, seterusnya tu kaitan dengan sapu telinga. Dan sapu telinga hukum dia adalah sunnah sapu telinga hukum dia sunnah. Okey. So abangnya kita minta supaya kita dengar benda baik-baik, ikut benda baik-baik dan dapat mendengar seruan dalam syurga. Okey. Alright. Kemudian Ustaz, kalau macam kita minta ilmu yang perlu tu saat kita cuci telinga pula, basuh telinga ke ataupun kan kadang ilmu ada ilmu tak perlu waktu tu. Kadang-kadang ada dengar Ustaz cakap minta bila niat kita mendapat ilmu yang perlu, sebab ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. So waktu kita perlu tu, ilmu tu akan muncul. Waktu tu dekat telinga kan ataupun waktu berdoa biasa je? Boleh juga, boleh. Waktu basuh telinga pun boleh juga. Elok juga baca doa macam tu. Dia ada satu hadis Nabi SAW, sebenarnya dalam kitab Bidatul Hidayah ni, waktu mukadimah hari tu kita banyak skip. Tapi salah satu daripada doa Nabi yang disebutkan juga dalam kitab ni adalah Nabi minta lindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak dia ada way round. Nabi SAW minta ilmu yang bermanfaat lah. Itu pasal juga doa kita waktu habis majlis ilmu, setiap kali habis majlis ilmu, kita baca yang saya ajak semua baca adalah doa yang berbunyi Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Dia ada dua kat situ. Satu, Tuhan kami
manfaatkan kepada kami apa yang engkau ajar pada kami. Maknanya yang kita dah dapat, yang kita dah belajar, kita minta, ya Allah, bagilah aku manfaat daripada ilmu yang kau dah ajar pada aku, dan bagilah aku ilmu yang memberi manfaat kepada aku. Maksudnya ilmu yang aku dah dapat, jadikanlah dia bermanfaat. Kemudiannya, ya Allah, kurniakan pula aku ilmu yang bermanfaat untuk aku. So, kedua-duanya tu kita nak. Dan apa yang kita dah belajar, mudah-mudahan beri manfaat. Yang kita dah belajar, amalan-amalan apa semua tu contohnya, mudah-mudahan dapat manfaat lah untuk kita. Kemudiannya, ya Allah, teruslah kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat. Biarlah aku dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Manfaat, ilmu yang manfaat tu yang penting. Ilmu kalau tak ada manfaat, sebenarnya tak ada nilai pun. Sebab tak ada manfaat kan. Dia tak ada guna pun. Tapi ilmu yang bermanfaat tu yang kita nak. So, minta banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Lepas dah sapu telinga, sapulah tengkukmu. Jarang buat juga kan? Jarang buat tengkuk ni. Okay. Ya, sapu tengkuk. Sapu tengkuk ni, ulama dalam mazhab Syafi'i memang berbeza pandangan. Dia tak pelik bila Ijaz cakap jarang buat. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia ada dua pandangan. Satu mengatakan sunnah kita sapu tengkuk. Lepas kita sapu telinga tu sapu tengkuk sekali. Satu lagi pandangan Imam An-Nawawi contohnya mengatakan sapu tengkuk ni bukan sunnah. Sebahagian kata maksudnya bila kita basuh kepala, kita kan disunatkan basuh kepala tu sampai ke tengkuk. Lepas tu tolak balik ke depan kan. So macam ni kan kita sapu kan. Sapu tolak ke belakang, tolak ke depan. So belakang tu dah kena dah sikit daripada tengkuk kita. So itu dah memadai. Dah cukup dah sebenarnya. Tapi kalau macam Imam Ghazali kata sunnah yang berasingan. Maksudnya selepas daripada kita sapu telinga, kita disunatkan pula untuk sapu tengkuk pula. Jadi sapu tengkuk pula. Jadi kita sapu tengkuk lah. Dan sapu tengkuk ni, maknanya kalau kita buat dapat pahala, insya-Allah. Sebab Imam Ghazali kata benda tu sunnah. Kita dapat pahala bila kita ikut apa yang Imam Ghazali sebut. Jadi, baguslah untuk buat, lagi pun elok pun bila kita basuh wuduk ni kita basuh tengkuk sekali. Kan, bagi segar sikit dan sebagainya kan. Jadi memang elok pun sebenarnya. Okay, so doa dia, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasila wal aghlal. Ya Allah, apa dia tu? Merdekakanlah, bebaskanlah tengkukku ini daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. So tengkuk tu kan, tengkuk dia ada kaitan yang sangat rapat lah dengan perkara tersebut. Iaitu kita punya, Allah SWT, kita punya keadaan di padang mahsyar nanti. Itulah memang kita pun seram kalau kita fikirkan keadaan dekat padang mahsyar ataupun dalam kubur dan sebagainya kan. Jadi macam manalah keadaan kita nanti kat sana. So kita doa sangat-sangat, tengkuk aku ni Allah, kau lepaskanlah, bebaskanlah. Sebab dalam neraka memang salah satu daripada azab untuk penduduk dalam neraka adalah diletakkan rantai dan belenggu. Rantai dan belenggu kepada penghuni neraka. So memang benda tu sangat-sangat menyeramkan, sangat-sangat menakutkan. Letak yang macam ikat rantai besi yang besar. Ya, yang sekali tu kan. Macam tu. Kemudiannya rantai dekat tangan, dekat tengkuk pula ada belenggu yang tu pula. Macam tu kan, yang tak boleh angkat kepala tu kan. Sampai gitu sekali tu. Yang tu dipanggil sebagai belenggu. So itu juga salah satu daripada azab api neraka. So azab api neraka ni dia, api tu satulah. Api tu sangat-sangat dahsyat. Api neraka memang sangat-sangat dahsyat. Kita tak boleh nak imagine pun api neraka punya dahsyat. Tapi selain daripada api tu, dia ada lagi azab-azab yang lain. Dalam neraka tu sendiri. Contohnya, kalau air tu dia adalah berbentuk apa tu kita lava kan? Bukan. Kalau orang ada, Allah SWT, ni susah sangat nak jumpa perkataan ni, kenapa tiba-tiba lendir dan juga kudis kan. Kudis, lendir apa semua tu, itu antara siksaan dalam api neraka. Okey, lepas tu selain daripada tu adalah anything tadi, rantai, belenggu, lepas tu duri, lepas tu
Apa-apalah. Benda semua tu adalah azab-azab api neraka. Nanah yang saya nak sebut tadi, lupa pula dah. Okey, nanah. Okey, itu antaranya perkara azab-azab yang ada dalam api neraka. Jadi salah satu yang berat adalah rantai yang akan membelenggu. Rantai yang akan membelenggu. Jadi kita doa banyak-banyak. Bila kita sapu tengkuk kita kan, kita minta lindung. Ya Allah, lepaskanlah diri aku ni daripada api neraka dan aku berlindung daripada rantai dan belenggu api neraka. Minta bebaskan tengkuk daripada api neraka, maksudnya bebaskan diri kita daripada api neraka. Dalam bahasa Arab, bila sebutkan bebaskan tengkuk, maksudnya bebaskan individu tu teruslah. Sebab tengkuk ni kalau dipegang, banyak orang tu dah dikuasai. Kan? Binatang pun macam tu juga. Kalau dipegang tengkuknya, maknanya binatang tu dah tak boleh buat apa dah. So, bebaskan tu, lepaskan tengkuk dia tu, maknanya dia akan bebas lah. Jadi, kalau dalam Quran, biasa disebutkan tentang bebaskan hamba, Allah Ta'ala biasa juga gunakan perkataan bebaskan tengkuk hamba. Tapi bukanlah maknanya, okey, aku bebaskan tengkuk engkau je. Tangan kau, kaki kau belum bebas lagi. Dia bukan macam tu. Dia maksud bebaskan tengkuk tu, maksudnya bebaskan keseluruhan dirinya lah, semuanya sekali. So bila kita sapu tengkuk kita doakan macam tu juga. Kata, Ya Allah, bebaskanlah. Okey. Ada yang tanya lagi, doa tu semua nak sebut dalam hati ke kat mulut? Kita sebut lagi kalau kita dalam toilet, ada toilet bowl tu, dan dalam hati je lah. Tapi kalau kita wuduk dekat tempat yang tak ada toilet bowl tu, dan kita sebutlah dekat mulut kita. Orang tanya mana nak dapat buku ni, boleh beli kat Shopee kot. Ramai orang dah beli kat Shopee dan dah dapat pun. Kitab Bidayatul Hidayah. Betul. Sambung Ustaz? Sambung. Okey. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi kaki kiri dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada dua mata kaki. Kuku ke mata kaki tu? Bukan, jari-jari kaki. Jari kaki. Kalau di sini maksud dia bukan, maksudnya buku lali. Oh, belakang. Okey. Betul. Dan selati celah-celah jari kakimu dengan kelingking tangan yang kiri. Macam ni kot. Engkau mulakan yang demikian itu dengan menyelati kelingking kakimu yang kanan sehingga engkau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri. Kemudian engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu dari sebelah bawah dan baca doa. Tak apa, Ustaz akan terangkan lebih mudah. Okey. Takut susah nak faham Okey, macam ni. Pertama sekali basuh kaki daripada ujung sampai ke ujung sampai ke buku lali. Buku lali maknanya bukan hanya dekat tumit. Tumit tu belah bawah paling belakang kan. Tapi sampai buku lali. So buku lali adalah yang timbul kan. Yang timbul daripada kaki tu. So yang timbul tu termasuk daripada basuhan kita. Dan kemudiannya disebutkan tadi tentang menyelati. Menyelati tu maksudnya masukkan jari tangan kita dekat jari kaki kita. Cara masukkannya adalah masukkan menggunakan jari kelingking. Jari kelingking, disebutkan jari kelingking. Tak sebut dalam terjemahan, tak sebut jari kelingking Ada sebut kelingking? Sebut jari kelingking kan? So jari kelingking tangan kiri. Kan, jari kelingking tangan kiri di sebelah bukan sini. Dari sebelah bawah. Ni kiri. Okey, ni tangan kiri saya. So sekarang ni tangan kiri saya. Ni kaki, katakanlah ni kaki. Masukkan daripada kelingking kaki kanan. Daripada sebelah bawah. Daripada sebelah bawah. Bawah kaki. Ini ke Ustaz? Ya. Tapi jari kaki kita kan, jari kaki kita pendek je kan, tak adalah panjang macam ni kan, melampau jari kaki panjang macam ni. Ni jadi itik pula lagi. So jari kaki kita pendek. So masukkan. So masukkan dengan jari kelingking je cukup. Masukkan. Daripada bawah bukan dari atas. Dari bawah masukkan. Begitu. Okey. Lepas tu kaki kiri. Kaki kiri mulakan daripada ibu jari kiri sampailah ke sini. Maknanya daripada kanan sekali sampai kiri sekali. So maknanya gunakan ni juga, sama juga. Gunakan ibu jari tangan kiri juga. Tapi kaki kanan
start daripada kelingking. Ya. Kelingking sini. Lepas Sampai ni sampai kelingking juga. antara ibu jari. Tak. Ke start daripada ibu jari? Start daripada ibu jari. Oh, alamak. Ha. Kanan jugalah Maknanya kata. senang, simple je, daripada kanan sekali sampai kiri sekali. Okay. Alright. Dari kanan sampai kiri, simple. Okay. Tapi memang daripada bawah. Ada yang kata, Ustaz susahnya dari bawah. Sebab bila kita basuh kaki, kita kan angkat kaki kita. Kita akan angkat kaki kita sebab kita nak pastikan air tu kena sampai bawah-bawah semua. So kita masukkan je. Jadi kelingking kita tu daripada bawah. Saya tak nampak lah kat sini kan. So, tapi saya buat sebenarnya. Okay, walaupun kamera tak nampak. Kalau biasa atas dia tak kira sunnah macam tu. Dia bukan tak kira sunnah, dapat juga sunnah. Tapi ni kita cerita yang paling sempurna. Okay. Kalau kaki patah tak diangkat, nak buat macam mana kan? Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan afiat. Lagi besar. Pahala lagi besar sebenarnya. Okay. Cuma kita sebutkan tadi, kerana yang pentingnya adalah air tu kena kepada semua bahagian yang wajib dibasuh. Itu wajib. Okay. Pasal bahagian tu bahagian-bahagian yang wajib. Tapi yang kita sebut tentang selati tu, itu adalah cara yang mudah untuk sampaikan air tu. Kalau kita rasa kaki kita kalau tak buat macam tu pun air dah kena, maka dia tak jadi wajib lah. Tapi lebih baik buat. Lebih baik buat. Maksudnya contohnya kaki kita tu kita boleh gerenggangkan. Sebab orang lain dia punya jari kaki dia. Ada orang jari kaki dia sangat-sangat rapat. Dia terlampau rapat jari kaki dia. So walaupun dia cuba renggang-renggangkan pun air tak berapa nak kena. So diletakkan, maka waktu tu memang dia kena buat. Mesti dia masukkan jari tu. Sebab dia tahu yang air memang tak boleh kena. Tapi kalau contohnya jari kaki tu boleh dibuka. Jadi kaki tu boleh dibuka dan air tu bila dilalukan di bawah pipe contohnya kan. Dan memang kita confirm kena dah semua, air semua dah kena dah. Maka dia tak jadi wajib untuk selati jari kaki kita tu. Tetapi jadi sunnah. Sunnah untuk diselati. Maksudnya walaupun kita dah yakin air kena pun tetap sunnah untuk kita masukkan jari. Ustaz confuse lah dengan bahagian sapu dan basuh. Kalau kaki kira basuh ke sapu? Basuh. Maksud basuh kita kena guna tangan untuk gunyu juga, contoh tumit kaki. Ada yang jenis berkah. Jadi kalau lalu je, air takut tak sampai di bawah tapak kaki, so kena basuh ke macam mana Ustaz? Basuh ni tak mesti gosok. Gosok tu sunnah. Gosok tu sunnah. Basuh ni maksudnya melalukan air. So kalau dia tak gosok pun, maknanya dia letakkan kaki dia bawah pipe tu kan. Dia latukan betul-betul atas bawah semuanya kena, dan dia dah selesai dah, maknanya wuduk dia sah. Ataupun dimasukkan air dalam masukkan kaki dalam bathtub ke contohnya kan, ataupun dalam kolah ke dimasukkan, dalam swimming pool ke contohnya dimasukkan, walaupun dia tak gosok, selesai dah, memang wuduk dia dah sah dah. Cuma kita sebut, kita nak pahala yang paling maksimum. Sebab kita punya konsep dalam belajar Bidayatul Hidayah ni, yang awal-awal ni adalah kita nak maksimumkan pahala kita dalam setiap perbuatan kita tu. Kita dah maximizekan. Sebab selama ni kita dah buat, tapi mungkin salah mungkin menyebabkan tak sah wuduk. Dan yang keduanya adalah mungkin sah, tetapi kita tak dapat kesempurnaan. Kita tak dapat nak yang paling komplit sekali pahalanya. Jadi kita nak dapatkan pahala yang paling komplit tu yang kita belajar kan. Okay. Jadi kita sebutkan tadi yang wajib adalah ratakan air ke seluruh kaki kita sampai ke buku lali, which is ramai orang terlepas juga tau ni. Ramai orang bila berwuduk, kadang-kadang kita perasan kalau kita ambil sembahyang dekat masjid contohnya lah. Sebab kalau bukan kat masjid, mana kita nampak orang ambil sembahyang kan. Kalau kat masjid kadang kita nampak kiri kanan kita orang ambil sembahyang, kat surau contohnya kan. So kadang-kadang basuh kaki ni macam dia macam tu je bawah pipe. Kan? Sekejap je, syuk. Macam tu je, malu-malu je. Kan? Jadi bila dia buat macam tu, yang kita risau adalah air tu tak rata, tak kena semua. Kan? Mungkin tak sampai buku lali. Ataupun mungkin sebelah bawah tak kena. Jadi jaga-jaga. Bila basuh kaki tu, make sure air betul-betul kena daripada hujung jari kita sampailah kat buku lali. Semua kena air. Jangan tak kena. Yang tanya kaki tu kena 3 kali juga ke? Ke sekali je? Sunnahnya 3 kali. 3 juga.
Nah, sunnahnya 3 kali. Tanya lagi Kak Ja, kalau selati malas guna lima jari tangan tak dapat sunnah lah tu ya? Maksud dia apa? Tak, kita guna Selati satu malas, jari je, tak payah 5. Satu jari je. Satu jari mungkin je dia nak untuk cepat jaga. zoknya tu. Oh, Kot gunakan kan? semua 5. Dapat pahala sunnah. Dia maknanya dia dapat pahala sunnah, Menyelati. dapat pahala sunnah menyelati. Kemudiannya di sana ada pula pahala sunnah menggunakan tangan kiri. Gunakan Ah, kelingking kiri. So, dia ada pahala sunnah yang pelbagai Masya dekat Allah. situ. Masya Allah. Okey. Oh, 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 oh. Wow. Guna 5 jari baru confident. Okey, okey. Dah biasa kot. Benda kelingking kan macam baru So, belajar. So nanti kenapa cubalah tengok macam. kelingking? Sebab kelingking dia paling kecil. Antara jari kita ni, kelingking paling kecil. So, bila paling kecil, kita masukkan dekat celah jari, dia paling kena sekali, paling betul-betul tepat air tu masuk. Kan? Kalau kita gunakan ibu jari contohnya kan, ibu jari kita besar bandingkan jari kelingking. So, jari kelingking tu paling cantik sekali untuk kita masukkan. Jadi bagi air tu betul-betul kena kat celah-celah jari kaki tu. Okay? Cuba. Nanti esok Boleh cuba lepas ni. bagi feedback. Ha, Feedback buat tu. dia Okey lah kan? ada yang dia kata susah Ustaz, kaki pendek kata. Dia tak sampai kata, nak anu jari apa tangan tu kata apa nak letakkan tangan kat bawah. Kalau pendek sangat dah macam mana kan, dah tak boleh nak sampai dah macam mana. Tapi kalau boleh Guna sampai tangan maka kanan. sampaikanlah. Guna tangan Tak kanan pun boleh, tapi lebih baik menggunakan tangan kiri. Reason dia sebab tangan kiri, Kita tangan kanan ni lebih untuk benda yang mulia. makan. Ni kita nak pegang kaki, nak basuh pula kaki kan. Memang lebih baik pakai tangan kiri lah. Kaki pula kan pijak macam-macam, takut ada kotoran-kotoran. So memang lebih baik menggunakan tangan kiri. Wuduk challenge namanya. Kan Wuduk macam-macam challenge. challenge tu, wuduk challenge. Alright. Okey. Seterusnya doa tadi kan? Okey, doa ni kalau dalam bahasa Arabnya Allahumma sabbit qadamayya 'ala sirat al-mustaqim ma aqdam ibadikas salihin. Dan bila kita basuh kaki kiri, kita baca Allahumma inni a'udzubika an tazilla aqdami ala sirat finnar yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Okey, apa maksud dia? Maksud dia yang tangan pula kaki kanan, ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas titian siratul mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang soleh. Dan baca olehmu ketika basuh kaki kiri, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku, na'udzubillah, ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui titian siratul mustaqim, di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki orang munafik dan musyrik. Okey, so maknanya waktu basuh kaki kanan, ya Allah, kita imagine nak lalu siratul mustaqim ni. So kita nak tetapkan dua-dua kaki kita ni dengan mudah untuk lalu titian siratul mustaqim. Lepas tu untuk kaki kiri kita nak minta perlindungan supaya tak jatuh, supaya tak tergelincir ke dalam api neraka. So lebih kurang macam tu. So kaki kanan supaya tetap kaki dan dapat lalu dengan mudah. Yang kaki kiri supaya tak tergelincir. Okey. Dan tak tergelincir dalam api neraka. So kita bayangkan waktu kita basuh kaki kita tu kan, kita gosok kaki kita tu, kita bayangkan inilah dia kaki yang akan melalui titian sirat nanti. Jadi waktu tu memang dahsyat lah. Macam mulut kita doa, mata kita tengok kat kaki kita, tangan kita pegang kaki kita tu kan, kita sapu. So dia punya doa dia lain macam tau. Doa dia lain dengan kalau kita doa lepas sembahyang. Doa lepas sembahyang pun boleh juga. Ya Allah, tetapkanlah kaki aku di atas titian sirat, masukkanlah ke dalam syurga, lindungilah aku daripada tergelincir masuk ke dalam api neraka. Boleh je. Atau waktu sekarang ni kita doa kan. Boleh juga kita berdoa macam ni. Tapi dia lain. Waktu kita pegang kaki kita tu kan, kita usap kaki kita tu kita doa. Dia punya feel dia memang berbeza. Sebab kita rasa sangat-sangat. Inilah dia kaki aku ni. Biarlah nanti dekat hari akhirat, dekat pada masa nanti, lepas tu dah habis settle semua hisap apa semua, mudah-mudahan ya Allah, bagilah kaki aku ni dapat lintas titian sirat itu dengan laju selaju-lajunya, jangan jatuhkan langsung. Macam tu lah, kita doa dengan bahasa kita je, tak ada masalah. One more time dia cakap, okey. Waktu kaki kanan tu kita imagine, okey, kita nak lalu titian siratul mustaqim ni, kita mesti nak lalu dalam keadaan yang pantas,
yang elok, yang laju, dipermudahkan. So kita minta ya Allah tetapkan kaki Allah nak lalu titian Siratul Mustaqim ni. Tetapkan kedua-dua kakiku di atas titian Siratul Mustaqim seperti mana kaki hamba-Mu yang soleh yang lain. Okey, kaki kanan. Okey. Yang kaki kiri pula, so dia nak cantik nota ni. Okay, kaki kiri kita minta perlindungan daripada tergelincir, na'udzubillah, masuk ke jurang api neraka. Kita tak nak yang tu. Dan kita diselamatkan daripada kaki-kaki orang yang munafik dan juga musyrik. Mungkin Ustaz boleh terangkan munafik dan musyrik untuk kita. Dia pertama tadi tetapkan kaki aku di atas titian sirat bersama dengan kaki orang yang soleh. Kan, sebab kita tahu kita tak soleh. Kan, kita tahu kita tak soleh. Walaupun mungkin ada di kalangan kita nama dia soleh ataupun mungkin bapak dia soleh. So dia jadi anak soleh kan sentiasa. Ataupun kalau mak dia nama soleha, dia anak soleha. Tapi kita tahu kita ni tidak soleh. Kita tahu kita banyak dosa. Kita tahu kita banyak sangat silap. Banyak sangat silap kita. Silap dengan Allah Ta'ala, silap dengan manusia. Sangat banyak. So bila kita terlalu banyak sangat, kita kadang-kadang kita ada rasa down juga. Kita rasa macam kita tak layak. Kita rasa kita tak layak. So kita minta pada Allah. Minta pada Allah. Allah Ta'ala berkuasa untuk bagi. Dan kita tahu kita tak soleh. Jadi kita sebut macam mana? Ya Allah, tetapkan kaki aku di atas titian sirat bersama dengan kaki orang yang soleh. Aku nak bersama dengan mereka yang soleh. Walaupun aku tak soleh kan. Aku nak bersama dengan mereka. Sama macam diorang. Diorang boleh lepas, ya Allah, kau bagilah aku lepas juga. Bagilah aku tetap juga atas titian sirat tu. Lepas tu, janganlah kau gelincirkan kaki aku bersama dengan kaki ataupun pada hari kau gelincirkan kaki orang yang munafik dan orang yang musyrik. Apa beza antara dua tu? Munafik maksudnya orang yang berpura-pura kan. Luarnya dia kata beriman, dalamnya dia mengkufuri Allah Ta'ala. Tapi kalau yang musyrik, dia memang secara jelaslah dia menyekutukan Allah Ta'ala. Dia tidak beriman hanya pada Allah, dia mungkin beriman pula kepada yang lain, kepada patung ataupun yang mengatakan Allah Ta'ala ada anak, Allah Ta'ala ada partner kan. Jadi itu semua syirik kan. So musyrikin. Jadi kita tak nak kaki kita ni tergelincir pada hari Allah gelincirkan kaki orang munafik dan orang musyrik. Jadi kita tak nak termasuk dalam golongan itu. Tak, musyrik dengan kafir sama ke? Kita boleh sebut biasanya secara umumnya kalau kita kata kita perkataan tu kita asingkan, maka maknanya sama. Maknanya orang kafir, orang musyrik itulah dia. Tetapi kalau kita nak detailkan lagi dalam bab akidah, memang kita akan jumpalah detail ada perbezaan antara orang yang musyrik dan orang yang kafir. Takutnya. Okey. Okey, lepas tu dan basuhlah kakimu sampai pertengahan betismu. Oh, sampai ke betis. Sampai betis. Memastikan 3 kali bahawa pada semua perbuatan kan. Okey. So masa 3 kali tu kita dah sebut dah sebelum ni pun, dan memang tadi pun ada tanya juga kan, nak basuh 3 kali ke? Jawapannya 3 kali pada semua perbuatan, daripada kita basuh tangan yang mula-mula sekali sampailah kita basuh kaki semua 3 kali. Cuma yang sebelum daripada tu ada orang komen. Ada. Lamalah pula nak ambil wuduk sebab kita cerahkan lambat. Macam kita satu tu lamanya nak ambil wuduk. Sebenarnya masa ni sama je, lebih kurang je dengan yang kita dah sedia buat. Sebab benda ni sambil-sambil. Dia sambil, dia bukannya berasingan. Okey. Tadi apa? Okey, air tadi sampaikan ke pertengahan betis. Maknanya macam tangan juga. Tangan kita basuh hari tu sampai ke pertengahan lengan. So basuh kaki pun kita lebihkan juga sampai ke pertengahan betis. Maknanya biar lebih juga. Bukanlah pertengahan betis tu maknanya betul-betul tengah kita fikir okey separuh kaki aku kan. Saya ukur lagi kan. Berapa sentimeter. Bukanlah macam tu, tapi maksudnya lebihkan daripada buku lali tu. Jangan ngam-ngam je kat buku lali. Lebihkan sikit daripada buku lali tu. Atas sedikit. Biar kena paling kurang dekat pangkal betis kita tu. Biar kena kat situ. Kenapa? Apa tujuan dia? Hari tu kita disebutkan satu tentang perhiasan pada hari kiamat. Pada kesan wuduk kita kan. Kesan wuduk tu yang pertama. Yang keduanya adalah was-was. Takut-takut ada yang was-was. Nanti sekarang kita fikir pula, kena ke tidak buku lali tadi?
sampai ke tidak berkulali tadi. Jadi hilanglah was-was tu. Sebab apa? Bukan kata berkulali, sampai betis aku dah basuh. Jadi memang sunnah untuk kita lebihkan basuhan ketika berwudu. Okay. Ada orang tanya, apa tu? 3 kali basuh, 3 kali doa lah. 3 kali. 3 kali. Bagus kan? Doa. Bagus. Sambil-sambil. Alah, dia tak complicated. Contohnya macam kita tangan kanan kan, ya Allah, kita 3 kali, ya Allah. Sambil-sambil. Dapatkan buku catatan amalan. Katalah yang pertama tu baru sempat satu doa. Tak apalah. Lepas tu kali kedua dapat sambung catatan amalan tu sambung lagi. Semoga dia mudahkan hisab. Macam tu. So basuh muka, ya Allah, putihkanlah wajahku. Semoga Nabi nampak, dapat masuk syurga. Guna bahasa-bahasa kita apa, sebenarnya doa nak didik kita supaya kita setiap step tu kita feel macam Ustaz kata. So bila feel, merendah solat kita pun kita feel juga, insyaAllah. Okay? Maknanya kalau doa kita tu dah habis, ulang balik. Tapi kalau kita ada doa-doa yang lain, pelbagaikan doa kita. Pelbagaikan lagi doa kita. Ada lagi yang kita nak minta. Ada lagi yang kita minta yang ada kaitan dengan kaki kita. Contoh tadi kaki patah. Contohnya minta sembuh segera. Waktu tu juga. Waktu kita basuh kaki tu, waktu wuduk tu, minta sekali. Ya Allah, tapi yang utama sekali adalah kaitan dengan akhirat lah. Sebab itu yang paling utama sekali. Lepas tu yang ada kaitan dengan dunia pun tak ada masalah. Macam waktu basuh muka. Waktu basuh muka tadi, yang mula sekali, ya Allah, putihkan muka aku pada hari kau putihkan muka kasih kau. Jangan kau gelapkan muka aku pada hari kau gelapkan muka musuh-musuh kau. Ya Allah, bagilah muka aku ni dilihat oleh Nabi SAW. Bagilah muka aku ni bercahaya di dunia dan di akhirat. Lepas tu, basuh lagi. Baru nak basuh kali ketiga. Apa lagi nak doa? Ya Allah, hilangkanlah jerawat-jerawat yang ada kat muka aku. Juga kesan-kesan jerawat kan pada muka aku, supaya aku dah tak payah pakai filter dah bila aku live kat IG kan. Okay, so contoh tak sebut pada siapa-siapa ni, pada umum pada semua orang Okay, jadi hari ni tak pakai filter Okay. Jadi filter lagi. Okay. Oh ya, okay. So waktu basuh boleh, tak ada masalah. Kita pelbagaikan doa, tak ada masalah. Yang pentingnya kita berdoa pada Allah SWT. Lepas sambung lagi ke ataupun macam mana nak habiskan? Cukup dulu. Doa lepas wuduk tu nanti kita sambung besok insya-Allah. Sebab doa lepas wuduk tu dia panjang juga. Jadi satu kita nak perhatikan. Kemudiannya kita ambil soalan dululah. Ada yang tanya pasal wuduk lepas mandi, dia kata dia terus berwuduk. Okey tak? Kita jawab tak ada masalah kan. Wuduknya sah juga. Ustaz nak tanya ni keluar sikit. Apa tu? Macam mana? Berapakah ukuran kan kita solat? Berapa jarak orang tak boleh lalu depan saf kita? Dia punya ukuran itu. Sebenarnya ukuran yang sebenarnya adalah sekadar tempat sujud kita. Tempat sujud kita. Tempat sujud. So lebih daripada tempat sujud dah boleh lalu dah. Oh, itu sajalah. Kalau tak ada sutra, macam mana kita kira? So kita kena agak kita kena agak. Cuma beza antara sutra, ada sutra dengan tak ada sutra adalah sutra ni maksudnya ada penghalang kat depan kita. Kalau ada sutra, memang hukumnya haram orang tu lalu dekat depan kita, antara kita dengan sutra kita tu. Tapi kalau tak ada sutra, dia tak jadi haram untuk dia lalu. Maknanya kita tak boleh nak, sebab dia tak tahu kan jarak tu. Tapi kita boleh agak lah. Tu pasal dalam mazhab Syafi'i, sutra termasuk juga garisan. Garisan juga ada dikira sebagai sutra. So antaranya adalah sejadah kita lah. Sejadah kita ni, dia ada garisan. Kan? Maknanya lebih daripada sejadah tu dah bukan tempat sujud kita dah lah. Kita akan sujud dekat sejadah kita kan. So lebih daripada sejadah dah bukan tempat sujud dah. So kalau orang nak lalu depan daripada sejadah kita, tak ada masalah. Ataupun kalau dekat masjid ada line kan. Dekat masjid ada line. So boleh juga. Sekadar tempat sujud kita lah. Alright. Sutra ni sejadah ke? Betul. Sutra ni sejadah. Sutra bukan sejadah. Sutra bukan sejadah. Dia pemisah antara tempat kita sujud dengan yang lebih daripada tempat kita sujud tu. Eliza, tolong tanya kat Ustaz, apakah tata cara selepas habis solat, kita kena baca doa dulu ke zikir dulu? Lepas solat? Lepas solat nak baca doa dulu. Lepas solat yang paling afdal sekali istighfar dulu.
Istighfar dulu. Istighfar dulu 3 kali. Minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah. Kemudiannya baru sebut Allahumma antas salam, minkas salam dan seterusnya. Dan maknanya zikir dulu, baru doa lah kiranya. Lepas tu kalau yang doa yang komplit tu lepas tu lah. Tapi kalau sebenarnya waktu Allahumma antas salam tu pun kita dah doa dah. Dan istighfar juga ada satu doa juga sebenarnya kalau kita nak kira maksud doa tu, istighfar pun doa juga sebenarnya. Okay. Terima kasih. Lupa nak greet kepada yang menonton di Facebook fanpage Heliza Helmi. Dia nak ending baru nak greet. Jangan lupa besok juga insyaAllah. InsyaAllah. Ini dah habis lah kot soalan dia. Okay. Ada soalan-soalan yang dekat atas-atas ni ada banyak sebenarnya. Tapi minta maaf kalau ada yang awak tak perasan dan sebagainya. Sebab ada soalan-soalan pasal basuh kaki, pasal wuduk tadi sebenarnya ada banyak lagi soalan. Saya perhatikan tadi ada beberapa soalan yang kita tak sempat jawab dan saya pun dah lupa dah sebenarnya apa soalan dia. Ada banyak soalan tadi kat atas tadi. Ni rasanya ramai ada penyakit ni. Penyakit was-was. Macam mana nak buang? Okey. Penyakit was-was tadi kita ada sebutkan ataupun sebelum daripada ni pun kita ada sebutkan tentang antaranya kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sebelum wuduk tu baca doa tu. Baca doa. Dan kalau boleh baca doa tu dalam bahasa Arab. Itu kita dah sebutkan pun doa ni dekat muka surat apa je? Nampak tak? Muka surat 19. Muka surat 19. Okey, dalam muka surat 19 tu ada doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. So, siapa yang tengok kat sini, dia punya tulisan dia terbalik lah. Okey. Lepas tu, kita sebutkan juga sebelum ni, bahawasanya kita tak digalakkan untuk terlalu memikirkan sangat. Terlalu memikirkan sangat. Jangan terlampau banyak sangat memikir-mikirkan. Kemudiannya, antaranya juga adalah waktu kita basuh tangan, basuh kaki tu memang kita lebihkan sedikit basuhan tu. Itu yang kita kata. Untuk mengelakkan juga daripada was-was. Dan Ustaz, apa maksud jangan hilang niat sampai basuh muka? Jangan hilang niat sampai basuh muka. Sudah. Jangan. Ada drama di sini. Kita saksikan sementara. Jangan basuh niat sampai jangan hilang niat maksudnya. Waktu kita basuh muka tu mesti ada niat. Waktu kita basuh muka tu mesti ada niat. Jangan waktu kita basuh muka tu dalam keadaan kita pun tak sedar kenapa kita basuh muka. Kan? Macam bila dah basuh muka, lepas tu macam, what am I doing? Kan tanya balik. Aku tengah buat apa ni? Oh tengah wudu. Kan? Ada tak boleh macam tu? Dia waktu kita basuh muka tu mesti ada niat bahawasanya kita sedang berwudu. Okay. Okay. Daripada depan tak nak. Dia dah bye-bye hijau tu. Okay. Dah bye-bye, dah 10:30. Okay. Jadi cukup setakat tu insyaAllah untuk malam ni. Saya pun sebenarnya ada meeting sebenarnya lepas ni. Kita akan nak bincangkan tentang satu projek pembinaan masjid di Jepun. Yang baru ni kita ada upload. Masjid di Kyoto, Jepun yang sangat-sangat memerlukan sebab diorang dah bayar duit deposit kan yang agak tinggi, dah bayar deposit lebih kurang RM250,000. Kemudiannya kalau tak bayar lagi, takut-takut tanah tu akan diambil balik kan oleh tuan tanah lah. Jadi perlu bayar balance-nya dalam masa segera. Totalnya kalau tak silap saya berapa? 3 juta tu 3 juta. So kita perlu itulah. Jadi kejap lagi saya ada meeting sikit bab pengumpulan dana ni insyaAllah. Jadi doakanlah mudah-mudahan projek ni berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kita dapat bina masjid di sana. Okey. Ayan. Okey. Cukup setakat insyaAllah. Kita doakan sama-sama. Dia masih Kyoto. Okey. Alright. So ada Elan dekat saya punya IG dan Facebook ada. Ija punya IG dan Facebook pun ada Elan dia. Bagi siapa yang nak menyumbang, boleh buat sumbangan ke situ insyaAllah. Dia datang tepat pada waktunya. Ending credit namanya. Okay. Dia dah bye-bye dah. Kita doa dulu Asma, kita doa dulu. Pandai. Okay. Jadi cukup setakat tu insyaAllah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.
رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Jazakumullahu khair Ustaz dan semua, dan Asma. Asma akan datang. Bye-bye. Yelah. Nanti kita jumpa nak tengok bye-bye tak bye-bye. Okay. Allah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye Ryan. Bye Ryan. Mama je cakap bye. Dah. Mama Ija. Ryan. Ryan. Sakit tak? Dah, okey. Ni nak cakap. Maju. Tak apa. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.